Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Jadi, murid-murid sekarang bersama Cikgu Syamsir dalam pembelajaran matematik tahun 1 ya. Tahun 1. Jadi mudah-mudahan semua murid-murid Cikgu sihat-sihat ya. Sihat-sihat dan seronok lah ya. Setakat ini bercuti lama kan, tapi masih juga kita teruskan pembelajaran. Jadi Cikgu teruskan hari ini ya. Sebelum itu Cikgu minta murid Cikgu bersedia dengan buku teks matematik jilid 1 dan buku tulis, buku latihan supaya boleh salin nota-nota penting. Cikgu akan merujuk nota-nota itu atau contoh-contoh itu daripada buku teks juga ya. Muka surat 25, 26 dan seterusnya. Jadi Cikgu ambil contoh dari situ. Kalau tidak sempat salin dari video, salin daripada buku teks. Kalau perlu untuk tujuan ulang kaji murid masa akan datang. Okey? Jadi Cikgu akan beri penerangan atau pengajaran tentang dua tajuk, iaitu kenali nilai tempat dan nilai digit. Juga topik lebih atau kurang ya. Untuk pengetahuan murid, video Cikgu ni 15 minit ya, dia punya panjang. Jadi kalau tidak sempat habis, Cikgu akan sambung ke episod kedua dan Cikgu akan kongsikan kepada ibu bapa dia punya link video ya. Jadi Cikgu akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu nilai tempat. Jadi Cikgu akan masuk di sini. Alright. Sebelum kita masuk ke pembelajaran sebenar, kita ulang kaji sedikit ya. Ulang kaji tentang abakus. Okey, Cikgu laju sedikit. Kalau murid tidak dapat tangkap, boleh ulang balik video Cikgu ya. Boleh ulang main semula. Okey. Jadi abakus. Ini adalah abakus. Di luar ini kita panggil bingkai, manakala di tengah-tengah ini kita panggil palang pemisah, dan tiang-tiang tempat manik ini kita panggil tiang lah ya, tiang. Dan di atas ini ada manik atas dan ada manik bawah. Baiklah, sekarang apa yang diwakilkan oleh setiap tiang ya? Ada banyak tiang kan? Jadi tiang itu mewakili setiapnya adalah mewakili nilai tempat ya. Macam contoh di sini, hujung sebelah kanan adalah nilai tempat sah. Ini nilai tempat puluh. Ini ratus, ini ribu, ini puluh ribu, ratus ribu, juta, puluh juta, ratus juta dan seterusnya. Makin besar ya. Manakala manik pula, manik atas, dia hanya satu saja, dan satu manik ini mewakili 5 ya, mewakili 5. Jadi bila manik ini menyentuh palang pemisah, dia 5. Kalau ini dia sentuh palang pemisah, dia 5 juga, tapi 5 apa? 50. Sebab dia punya nilai tempat 10. Ya. Kalau ini pula dia sentuh palang pemisah, dia akan jadi 500 ya. Begitulah seterusnya. Manakala manik di bawah pula, setiap manik mewakili 1. Jadi kalau satu manik sentuh palang, 1 sajalah. Kalau 2 manik, 2 lah. Kalau 3 manik, 3 lah. Begitulah seterusnya. Dia ikut nilai tempat. Kalau sini 1 sentuh, jadi dia 1 saja. Kalau di bilik ataupun di nilai tempat 10, nilai tempat 10, dia sentuh palang pemisah, jadi dia 10 ataupun 10. Okey? Jadi itu saja tentang ulang kaji abakus. Kita teruskan ke tajuk utama. Okey, kita ke nilai tempat. Jadi Cikgu akan merujuk contoh di muka surat 26. Cikgu akan ambil ini ya. Contoh nombor 58 ya. 58. Jadi Cikgu gunakan sini kaedah rumah nilai tempat. Dia jadual ni ya, tapi Cikgu lebih suka gunakan rumah nilai tempat. Beginilah bentuknya. Dalam rumah dia ada bilik. Dia ada bilik. Untuk tahun 1 belajar 2 bilik sahaja ya. Belajar 2 bilik. Jadi apa tadi soalan kita? Soalan kita 58. Okey, sekarang 58 kita kena bagikan dia kepada bilik-bilik dia masing-masing. Jangan letak dua-dua nombor dalam satu bilik. Tak boleh. Tidak boleh kalau dalam pembelajaran nilai tempat dan nilai digit. Okey. Dalam rumah nilai tempat tahun 1 kita ada bilik puluh, kita ada bilik sah. Ada 2 bilik kan? Bilik puluh hijau, bilik sah biru.
Oke. Jadi tadi kita ada 2 nombor. Macam mana kita mau kasih masuk dorang dalam bilik-bilik dorang? Kita ada 2 nombor. Nombor itu juga disebut dengan digit. Ya, 2 nombor atau 2 digit. Nah, digit di depan ialah 5, digit di belakang ialah 8. Jadi bilik di depan ialah 10, bilik di belakang ialah sah. Siapa duduk di bilik belakang? Siapa duduk di bilik depan? Jadi kita tengok ya. Digit 5 di depan, jadi dia duduk di bilik depan, iaitu bilik nilai tempat 10. Digit 8, dia duduk di belakang, jadi dia duduklah di bilik belakang, di bilik nilai tempat sah. Jangan tukar bilik, dia kena ikut bilik masing-masing. Ya. 5 tadi duduk di depan, jadi pergi bilik depan. 8 duduk di belakang, jadi pergi bilik belakang. Okey. Sekarang bilangan. Okey, ini adalah macam mana kita membezakan setiap bilik. Kalau kita nampak sini 5 saja. Tapi jangan keliru, jangan lupa dia ada di bilik mana? Bilik 10. Jadi kalau kita mau sebut dia, kita mesti sebut 50. Ya. Tidak boleh sebut 5 sahaja. Mesti 50. Berapa bilangan dia? Kita tengok siput-siput ini. Okey. Setiap baris siput ini ada 10. Ya, ada 10. 10, 20, 30, 40, 50. Murid bolehlah kira satu-satu ya. Jadi 50, jadi bilangan dia ada 50. Tidak boleh 5 saja ya. Sebab dia ada di bilik 10. Okey? Jadi faham sudah kan yang itu? Seterusnya kita pergi 8. Berapa bilangan 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siput. Maksudnya ada 8 sahaja. Dia tidak macam 10. Sebab dia di rumah sah. Rumah sah ini dia sendiri saja. Dia tidak akan jadi 2 nombor. Ya, dia sendiri sahaja. Jadi kita teruskan lagi. Okey, dalam soalan dia akan tanya 2 pertanyaan. Satu nilai tempat, satu nilai digit. Ya, beza itu ya. Nilai tempat biasanya jawapannya dalam nombor dan dalam. Baiklah, minta maaf ya, cikgu sambung lagi video cikgu. Tadi ada masalah teknikal sedikit. Jadi cikgu ulang balik. Dalam soalan nilai tempat dia ada soalan macam ini. Nilai tempat dia ada soalan nilai digit. Jadi jawapan dia bagi soalan nilai tempat biasanya dia ada nombor, biasanya dia ada nombor dan perkataan. Ya, dia ada nombor dan perkataan. Itu mesti itu. Tapi bagi soalan-soalan nilai digit, dia selalunya semua nombor jawapan dia. Jarang ada perkataan. Murid masih tidak faham kan? Tidak apa. Kita tengok satu-satu ya. Kita masih lagi menggunakan nombor tadi 58. Satu di bilik 10, satu di bilik sah nilai tempat dia. Okey. Sekarang cikgu wujudkan satu lagi palang. Ini dipanggil palang nilai tempat ya. Mari kita tengok di palang 10 ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Di palang 10 ada 5, tapi macam mana mau sebut? 50. Okey. Jadi nilai tempat bagi 5 ialah apa? Apa tu? 50. Jadi kita tulislah dia 10. Tengok. Bagi jawapan nilai tempat ada nombor, ada perkataan. Ya, ada perkataan. Dia memang melibatkan perkataan sebab dia kena eja itu 10. Seterusnya kita pergi palang yang sah. Palang yang kedua. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, di palang sah kita ada 8. Ada 8 sini ya. Kita panggil ni manik-manik jugalah ya. Kita ada 8 manik. Jadi nilai tempat bagi 8 ialah apa? Sah. Begitu. Jadi bila jawab nilai tempat dia mesti ada perkataan. Sama ada perkataannya 10 atau sah. Ikutlah. Kalau nombornya tu ada di 10, sebutlah dia 10. Kalau nombornya ada di sah, sebutlah dia di sah. Okey?
Jelas ya? Sekarang kita jawab pula nilai digit. Oke, nilai digit bagi 5. Ni 5 tadi. Ni 5. Nilai digit bagi 5 ialah berapa? Ingat tadi bilik nilai tempat. Berapa bilangan 5 itu? 5 apa kita sebut? 50. Jadi kita kena tulis nombor dia. Nombor ya, bukan perkataan lagi. Nombor 50. Oke, ingat digit mesti dalam nombor. Ya, tidak ada perkataan. Oke, kita teruskan lagi dengan nilai digit bagi 8. Ini dia, 8. Ialah berapa? Ingat tadi rumah nilai tempat bilangan 8 ada berapa? Hanya ada 8 sahaja bilangan dia. Ya. Hanya ada 8 saja. Di sini pun boleh kita tengok ada 8 saja. Jadi kita letakkanlah dia 8. Ya, 8. Tidak boleh letak 8 sah. Ya. 8 saja, nombor saja. Oke. Jadi kalau tidak boleh ikut lagi, boleh tengok video ini semula lah untuk lebih faham. Ya. Baik, cikgu tunjukkan pula melalui abakus yang kita sudah ulang kaji. Nah, oke. Tengok ni abakus, dia potong ni abakus ya. Dia hanya ambil nilai tempat sah dengan nilai tempat sah dengan nilai tempat puluh saja. Dia ambil 2 tiang saja ya. Jadi yang sah tadi berapa? 8. Tengok. Di atas tadi 5, dia langgar itu palang jadi dia 5. Macam mana mau kasih cukup 8, kasih naik lagi ini, manik di bawah, kasih langgar itu palang 3. Jadi 5, 6, 7, 8. Cukup sudah 8? Cukup. Sekarang kita pergi nilai di rumah, di bilik nilai tempat puluh. Tengok. Dia hanya langgar yang manik atas saja. Dia langgar palang pemisah itu. Yang bawah tidak ada pun langgar. Sebab puluh hanya 5. Jadi bila disebut 58. Begitulah penggunaan abakus. Ya. Oke, kita teruskan lagi. Sekarang sudah 12 menit. Oke, kita teruskan dengan pisahkan nombor mengikut nilai tempat. Oke. Kita masih gunakan contoh yang sama. 58. Ini cara yang senang untuk murid-murid gunakan bila mahu menjawab soalan latihan, ya, atau soalan peperiksaan. Tulis nomor itu, buat anak panah. Kenapa 2 anak panah? Sebab ada 2 nombor, ada 2 digit. Ya, kita mau pisahkan dia sebab tahun 1 kita tidak ada lagi cerakin kan. Jadi kita pisahkan dulu dia, ikut nilai digit. Kalau nilai digit, jawapan dia mesti dalam bentuk nombor sahaja. Tidak ada lagi perkataan. Jadi 58 bila dipisahkan, dia akan jadi 50 dengan 8. Ya, 50 dengan 8. Jadi 50 tambah 8, 58. Inilah dalam nilai digit bagi nombor 58, dia ada 50 dan dia ada 8. Oke? Coba kita lihat contoh-contoh lain. Contoh ini cikgu ambil dari buku teks juga, muka surat yang sama ya. Boleh cek di sana. Kita pisahkan 13. Buat 2 anak panah sebab ada 2 nombor. 1 tadi apa? 10. Jadi dia akan jadi 10. 3 pula 3 sahaja. Oke. 24. 2 akan jadi apa? 20. 4 akan jadi 4. 67, dia akan jadi 60 dengan 7. Jangan terbalik ya. 60 dulu, baru 7. Kalau macam ini pula, 70 dulu, sebab dia di depan kan. Jadi dia 70, yang di belakang jadi tinggal 6. Oke, jadi begitulah kalau kita mau memisahkan nilai digit. Ya, tak payah lagi murid mau buat palang nilai tempat macam cikgu tadi. Buat sejak begini, buat 2 anak panah dan pisahkan dia. Oke, video cikgu akan terhenti lagi selepas ini. Jadi cikgu akan sambung di episod kedua. Jadi kena tengok juga episod kedua untuk pembelajaran yang seterusnya.